Selamat sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan sekalian. Sekarang kami akan membentang tentang perancangan perniagaan dan juga modal perniagaan Canva. Kumpulan kami terdiri daripada 8 ahli, yaitu Fatin, Suhana, Nilej, Alif, Huilin, Jianliang, Aida dan juga saya, Zheng Pei. Nama perniagaan kami ialah Foodgrass. Terdapat 4 pengarah dalam Foodgrass, yaitu pengarah pengurus, pengurus jualan, pengurus perakanan dan kewangan, dan juga pengurus pemasaran. Foodgrass menjual pencuci mulut, makanan ringan, dan juga minuman sejuk. Hal ini kerana kita telah membuat tinjauan dan mendapati bahawa permintaan pemasaran terhadap pencuci mulut, makanan ringan, dan juga minuman sejuk adalah agak tinggi dalam 3 bulan yang lepas ini. Oleh itu, kami mengambil keputusan untuk menjual kek, donat, makanan ringan seperti mango, dan juga in-between coffee. Kita mengadakan jualan secara atas talian, yaitu melalui laman sesawang rasmi kita, Foodgrass, dan juga melalui Facebook dan Instagram. Selain itu, kita juga mengadakan jualan secara bersemuka, yaitu cash on delivery. Kita juga mempunyai kelebihan daya saing kerana laman sesawang rasmi kita adalah lebih menarik dan mesra pengguna, dan kita membolehkan pengguna membuat pesanan melalui laman sesawang kita. Foodgrass memulakan perniagaan dengan modal sebanyak RM400 dan berjaya mendapat jualan sebanyak RM569.50. Syarikat Foodgrass akan menyertai pasaran kedai pencuci mulut pada Oktober 2021, menawarkan pencuci mulut dengan rasa yang enak dan kopi pancuhan sejuk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Syarikat Foodgrass ialah pertubuhan kedai pencuci mulut permulaan secara online melalui media sosial, Facebook, Instagram dan WhatsApp, dan servis penghantaran. Syarikat Foodgrass menjangkakan untuk menarik minat dan kesetiaan masyarakat tempatan sekitar termasuk Penang, Kedah dan Kuala Lumpur. Kebanyakan produk dalam menu akan datang daripada trend pencuci mulut semasa di syarikat Foodgrass. Kedai pencuci mulut akan dibuka kepada orang ramai pada setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Kami menyediakan servis penghantaran dan tunai semasa penghantaran yang dikenali sebagai COD. Produk yang kami menjual ialah In Between Cold Brew Coffee, perisa kopi tarik karamel. Harga jualan ialah RM10.90. Mangga kering Thailand, harga jualan ialah RM13.50 sepaket. Donat berperisa, donat pelangi, topping tersuai, original, harga jualan ialah RM23. Kek pandan, perisa, topping jam buah mentega, jam buah rawak, topping coklat mentega, topping coklat chip, topping kelapa, topping kacang. Harga jualan ialah RM28. Status terkini. Syarikat Foodgrass ialah kedai pencuci mulut gaya Malaysia yang baru ditubuhkan dengan bisnes dalam talian dilancarkan di media sosial. Kami mengiklankan produk kami dalam Facebook dan Instagram. Semua produk kini dalam jualan kepada pelanggan. Kami telah pun menjalankan kajian pasaran dan mencari semua modal. Syarikat Foodgrass telah melancarkan bisnes ini pada bulan Oktober 2021. Pembiayaan dicari. Ahli kumpulan syarikat Foodgrass ingin dapat mencari dana sebanyak RM400 untuk pelancaran bisnes. Ahli kumpulan memberi sepenuh kerjasama untuk mencari sumber wang daripada ibu bapa dan simpanan sendiri untuk mulakan bisnes ini. Dengan ini, syarikat Foodgrass telah melancarkan dengan membeli bekalan setiap produk untuk jualan kepada pelanggan. Kami membeli bekalan In Between Coffee, mangga kering Thailand, bahan-bahan untuk membuat kek dan donat. Pemilihan pasaran sasaran merupakan satu keperluan untuk organisasi menentukan golongan individu yang manakah akan menjadi sasaran perniagaan mereka. Dalam perniagaan kami, Foodgrass, kami memfokuskan kepada 3 kumpulan, iaitu yang pertama, kumpulan remaja.
Kumpulan kedua iaitu kumpulan dewasa. Yang ketiga iaitu golongan individu yang sering menggunakan social media untuk membeli belah dan menggunakan perkhidmatan pesanan makanan seperti Foodpanda dan GrabFood. Yang kedua, saya ingin terangkan tentang saiz dan trend pasaran sasaran. Adakah anda tahu apa itu saiz pasaran sasaran? Ianya adalah jumlah pembeli berpotensi yang akan membeli produk atau perkhidmatan kita. Tajuk ketiga adalah campuran pemasaran promosi dan strategi. Anda boleh lihat terdapat beberapa kepentingan bagi campuran pemasaran promosi. Dan di FoodQuest, kami memfokuskan kepada dua platform iaitu di Facebook dan kedua adalah Instagram. Tidak habis di situ, kami juga mempunyai laman sesawang atau lebih dikenali sebagai website. Selain daripada itu, dengan menggunakan platform-platform ini, ia dapat mendekatkan kami dengan pelanggan. Antaranya kerana apabila pelanggan menempah tempahan daripada kami akan menanyakan maklum balas pelanggan terhadap produk yang mereka beli. Dan dari situ, kami akan meningkatkan dan menaik taraf produk kami. Strategi harga adalah penetapan harga merujuk kepada proses yang digunakan oleh perniagaan untuk menetapkan harga bagi produk dan perkhidmatan mereka. Dan kami di FoodQuest, kami mempunyai beberapa produk. Yang terakhir adalah produk strategi. Di FoodQuest, kami menekankan 4 strategi. Yang pertama adalah harga pengenalan. Kami memperkenalkan harga pengenalan kepada produk tertentu iaitu kopi. Pada kumpulan jualan pertama, kami menjual dengan harga RM9.90 sebotol. Padahal harga tetapnya adalah RM10.09. Ini memberikan maklum balas yang positif di mana kami dapat menjual sebanyak 15 botol dalam masa sehari. Seterusnya, strategi kedua kami iaitu menekankan kepada pembungkusan yang menarik. Jika anda dapat lihat, kami menggunakan botol yang menarik dan cantik serta mempunyai stiker yang lengkap pada botol tersebut. Dan di stiker itu juga terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kopi tersebut. Yang kedua iaitu mangga kering, juga menggunakan pembungkusan yang menarik di mana senang untuk pengguna membuka dan menutup tanpa perlu mencari getah atau sebagainya untuk mengikat. Yang ketiga iaitu strategi yang paling penting di mana kami menekankan kepada gambar produk yang menarik dan jelas. Gambar memberikan impak yang besar kepada produk tersebut. Jika gambar yang diambil itu bukan sahaja cantik dan menyegarkan, ini dapat membuatkan para pelanggan di luar sana akan rasa terliur dan ingin mencuba. Yang terakhir, strategi kami iaitu menjual produk secara berperingkat. Kami memulakan perniagaan kami dengan menjual kopi terlebih dahulu pada bulan yang pertama. Seterusnya, kami meneruskan pula dengan produk kedua iaitu pencuci mulut seperti kek dan donat. Dan yang ketiga diikuti dengan mangga kering Thailand. Ini akan menampakkan perniagaan kami terus berkembang, mempunyai dari satu produk ke produk yang lain. Dan pelanggan pula tidak akan bosan dengan produk yang sama. Saya akan menerangkan pelan pengurusan dan organisasi syarikat kami. Syarikat kami mempunyai seorang Managing Director, iaitu Fatin, dan 3 department iaitu Accounting and Finance Department, Sales Department, dan Marketing Department. Dalam Accounting and Finance Department, kami ada 3 ahli iaitu Gui Jianliang, Nur Aida, dan Peng Huiling. Dalam Sales Department, kami ada 6 ahli iaitu Fatin, Nur Aida, Suhana, Nilesh, Lau Zhengpei, dan Peng Huiling. Dalam Marketing Department, kami ada 2 ahli iaitu Ali Faiz dan Nilesh. Managing Director atau pengarah urusan syarikat kami iaitu Fatin bertanggungjawab dalam mengarah dan mengawal semua operasi perniagaan dengan memberi panduan strategik untuk memastikan syarikat mencapai visi misi dan maklumat jangka panjang. Dia juga bertanggungjawab dalam menganjurkan mesyuarat pasukan maya melalui Google Meet untuk menjejaki prestasi dan kemajuan syarikat. Selanjutnya, Fatin juga bertanggungjawab dalam mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Seterusnya ialah Accounting and Finance Department atau Jabatan Perakaunan dan Kewangan.
Skop kerja jabatan ini adalah untuk menguruskan aktiviti perakaunan dan keuangan seperti transaksi bank. Mereka juga bertanggung jawab untuk menganalisis kestabilan keuangan syarikat dan menyediakan maklumat keuangan kepada jabatan lain untuk membolehkan keputusan belanjawan dan pelaporan. Selain itu, jabatan ini akan menyediakan penyata aliran tunai setiap minggu dengan mengemas kini jualan dan perbelanjaan melalui platform Go E-commerce pada setiap Ahad. Seterusnya ialah sales department atau jabatan jualan. Skop kerja pasukan jualan adalah untuk melayani pelanggan dengan menjual produk dan memenuhi keperluan pelanggan. Pasukan jualan bertanggung jawab untuk membeli barangan produk atau stok daripada pembekal. Kemudian mereka menjual produk secara langsung dengan berjumpa dengan pelanggan pada masa dan di lokasi yang ditetapkan. Kemudian, pasukan jualan akan melaporkan aktiviti jualan kepada Jabatan Perakaunan dan Keuangan serta memindahkan pendapatan jualan ke akaun bank syarikat Foodquest. Selain daripada itu, mereka juga menerima maklum balas atau feedback pelanggan dan menyelesaikan aduan pelanggan dengan menyiasat masalah dan mencadangkan cara penyelesaian. Akhirnya ialah marketing department atau jabatan pemasaran. Antara skop kerja jabatan pemasaran ialah mencipta bahan promosi termasuk siaran teks, video dan gambar produk untuk dipaparkan di media sosial seperti Facebook, Instagram dan laman web Foodquest. Selain itu, jabatan pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan produk, perkhidmatan dan kandungan syarikat melalui media sosial untuk menjangkau dan menarik minat pelanggan dan komuniti. Di samping itu, jabatan pemasaran akan berinteraksi dengan pelanggan dan menjawab pertanyaan pelanggan melalui media sosial. Saya akan membincangkan tentang carta aliran proses pengeluaran produk. Proses yang pertama ialah perbincangan dan pemilihan produk dari ahli kumpulan kami, pilihan produk yang dipilih untuk dipasarkan, pengumpulan modal dari ahli kumpulan kami, bekerjasama dengan pembekal produk yang ingin dipasarkan, mengadakan rundingan harga dengan pembekal, pengesahan harga produk, penempatan harga jualan produk, mengiklankan produk di sosial media dan proses terakhir ialah jualan akan bermula. Dan yang seterusnya ialah operasi perbelanjaan bagi ketiga-tiga produk yang telah kami jual, iaitu kopi, Thai dried mango dan dessert. Dessert terbagi kepada dua, iaitu kek dan donat. Bagi perbelanjaan yang telah kami keluarkan untuk kopi adalah sebanyak RM634 termasuk caj penghantaran, manakala bagi Thai dried mango adalah sebanyak RM108.9 iaitu juga termasuk caj penghantaran, dan bagi dessert adalah sebanyak RM96. Bagi dessert, caj penghantaran tidak dikenakan. Dan yang terakhir ialah proses pembalian. Langkah pertama, pelanggan akan menghubungi kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk kami. Langkah kedua, urusan penjualan akan diteruskan jika pelanggan bersetuju untuk membeli produk dari kami. Langkah ketiga, pelanggan akan membuat pembayaran ke atas produk yang dibeli. Langkah keempat, urusan penghantaran akan diuruskan. Dan langkah yang terakhir, pelanggan akan menerima barangan yang dibeli. Sekarang ini saya akan membentangkan tentang perancangan kewangan bagi syarikat Foodquest. Setiap ahli kumpulan akan membayar sebanyak RM50 sebagai modal perniagaan. Modal diterima adalah RM400. Kemudian bagi penyata pendapatan kompresif pada 28 Disember 2021, jumlah jualan adalah RM899.20. Kos barang dijual adalah RM307.50. Kemudian untung bersih adalah RM591.20. Kemudian bagi penyata aliran tunai pula, baki awal pada bulan November adalah RM400 iaitu duit modal. Kemudian duit tersebut digunakan untuk membuat pembelian stok. Jumlah pembelian stok untuk batch pertama kopi adalah RM307.50. Kemudian duit hasil jualan tersebut adalah RM329.70. Lebihan yang dapat hanya RM22.20.
Baki akhir adalah RM400.22.20. Duit baki akhir tersebut digunakan untuk pembelian stok barang batch kedua, kopi dan juga jeruk mangga sebanyak RM406.90. Jadi hasil yang diterima adalah RM569.50. Lebihan yang dapat adalah RM162.60. Sekali tentang balance sheet, iaitu penyata kedudukan kewangan. Jumlah aset semasa adalah RM991.70 dan jumlah equity pemilik juga RM991.70. Oleh itu, penyata kedudukan kewangan bagi syarikat FoodQuest adalah seimbang. Saya nak bentang tentang Business Model Canvas BMC. Dan Business Model Canvas kami, rakan utama kami ada in-between coffee, penjual dagang dan keluarga, penyediaan produk dan pengurusan keuangan. Ada aktiviti utama dan perniagaan ini. Kumpulan kami ada 3 sumber utama, yaitu sumber manusia, sumber keuangan, dan internet. Tawaran nilai produk dan kumpulan kami ada sangat murah dan amat sedap. Dan perhubungan pelanggan, kami hanya memberikan layanan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp ada digunakan sebagai saluran kami. Segmen pelanggan kami ada pelajar, terutamanya mahasiswa dan mahasiswi UM dan rakan kami. Pembekal dan kos perhantaran ada sebagai satu kos dan kumpulan kami. Dan ayam pendapatan kumpulan kami ada mendapat jual produk yang kami jual dan latihan dan perniagaan ini. Syarikat FoodQuest merupakan syarikat kecil yang telah ditubuhkan pada bulan Oktober 2021. Syarikat FoodQuest menjual pencuci mulut berperisal lazat dan kopi campuran sejuk berkualiti pada harga yang berpatutan. Syarikat ini dianggotai oleh 8 orang pelajar dari Universiti Utara Malaysia yang berasal dari pelbagai negeri di Malaysia dan 1 pelajar yang berasal dari Indonesia. Syarikat FoodQuest menjual produk-produk tersebut secara atas talian dan menjual secara langsung dengan menyesuaikan SOP yang telah ditetapkan kerajaan disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19. Produk yang dibeli oleh pelanggan akan diterima melalui syarikat penghantaran. Syarikat FoodQuest membuat keputusan untuk memasarkan produk pencuci mulut berperisal lazat di Kedah dan di Pulau Pinang. Manakala, bagi kopi campuran sejuk akan dipasarkan di Pulau Pinang, Kedah, dan Selangor. Syarikat kami juga menjual produk-produk tersebut secara atas talian melalui sosial media, contohnya Instagram dan Facebook. Sasaran pelanggan adalah golongan pelajar, khususnya pelajar sekolah, pelajar college, dan orang dewasa. Oleh sebab demikian, rakan-rakan kongsi telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membantu perniagaan syarikat FoodQuest bagi berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, syarikat FoodQuest amat yakin bahwa perniagaan ini berkeupayaan dalam daya saing dalam pasaran. Dengan ini, rancangan perniagaan yang lengkap dapat disediakan dengan sistematik dan teliti. Ini dapat membantu syarikat FoodQuest mengelakkan sebarang kerugian yang mungkin berlaku dan mencapai keuntungan yang paling besar dalam masa yang terhad ini. Di samping syarikat ditubuhkan bagi menyelesaikan tugas kumpulan bagi kursus BPMI 1013 asas keusahawanan, perniagaan ini juga dapat menjadikan salah satu percubaan bagi kami menceburi bidang perniagaan. Seluruh ahli rakan kongsi berani mengambil risiko karena ini merupakan proses pembelajaran dan pelbagai rintangan yang telah dilalui seperti menyelesaikan masalah apabila jualan perniagaan menghadapi masalah. Contohnya, sukar untuk mendapatkan pelanggan dan ia dapat diatasi dengan baik. Dengan perniagaan ini, kami dapat menimba serba sedikit ilmu dan pengalaman yang boleh dipraktikkan
pada bila-bila masa dan melatih diri menjadi usahawan yang berjaya suatu hari nanti. Teaser adalah merupakan teknik promosi yang digunakan oleh penjual untuk mewujudkan perasaan ingin tahu dan juga bakal-bakal pelanggan yang menunggu untuk mendapatkan produk mereka. Soft sell ialah merupakan ayat yang digunakan untuk menjual secara terus kepada pelanggan. Dengan kata lain, apabila pelanggan membaca iklan anda, mereka tidak sedar yang anda sebenarnya berniat untuk menjual. Biasanya, soft selling mengandungi pesan tersirat pada setiap penyampaian. Biasanya, iklan yang digunakan atau digunakan dengan soft selling lebih mudah diingati oleh pelanggan kerana ayat yang digunakan memiliki makna yang lebih dari sekadar promosi. Soft sell merujuk kepada di mana usahawan berkongsi ilmu sebelum jualan dan ini dikenali sebagai jualan secara tidak langsung. Penulisan posting menggunakan akronim AIDA iaitu AIDA. A mewakili adalah tajuk, seterusnya I mewakili pengenalan cerita, D adalah penceritaan, A adalah call to action. Dalam posting yang dibuat, usahawan tidak menceritakan produk yang dijual. Sebaliknya, lebih kepada perkongsian maklumat berkenaan tajuk yang dipilih. Hard sell pula merujuk kepada jualan terus produk atau perkhidmatan kepada pelanggan dan dikenali sebagai jualan langsung. Pendekatan ini dirancang untuk membuat konsumen membeli barang dalam jangka yang pendek. Teknik hard selling dapat dikenali melalui pelbagai teknik yang memprovokasikan konsumen. Hal ini digunakan untuk meyakinkan mereka bahawa membeli suatu produk akan menjadi keputusan yang akan meningkatkan kehidupan. Sebagai contoh, syarikat kami menjual kopi, pencuci mulut dan mangga kering Thailand dengan menjelaskan manfaat kepada pelanggan. Struktur penulisan adalah AIDA iaitu Attention, Interest, Desire and Action. Terdapat perbezaan dengan soft sell. Di sini, usahawan hendaklah menyatakan nama produk dalam posting yang dibuat. Bagi jualan produk kopi, kami menerima tempahan secara online, manakala jualan dibuat secara COD iaitu Cash on Delivery, di mana para pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Tambahan juga ada di antara pelanggan yang membeli on the spot. Untuk produk kedua iaitu produk pencuci mulut atau lebih dikenali sebagai dessert. Kami menjual kek dan donat. Mereka juga membuat tempahan secara online dan membuat pembayaran secara terus kepada syarikat FoodQuest. Dan terakhir, produk ketiga iaitu mangga kering Thailand juga dijual secara offline. Pelanggan boleh membeli terus tanpa perlu membuat pesanan. Hasil ketiga-tiga jualan produk ini, staf yang bertanggungjawab menguruskan produk tersebut akan membuat pembayaran kepada akaun syarikat FoodQuest. Ini adalah halaman Instagram FoodQuest kami dengan siaran yang menarik. Akaun dicapai sebanyak 814. Akaun terlibat ialah 115. Jumlah pengikut ialah 37. Kandungan wawasan ialah 14 siaran, 14 cerita dan 4 video. Ini adalah halaman Facebook FoodQuest. Siaran produk kami dengan caption yang menarik. Capaian siaran ialah 2,216.
Penglibatan siaran ialah 170. Sukaan halaman ialah 30. Tontonan halaman sebanyak 51. Penglibatan siaran sebanyak 182 dan klik pautan ialah 5. Kami membuat 3 jenis iklan ialah suka halaman, menggalakkan siaran Instagram dan siaran laman web. Kami juga menjual produk kami dalam kumpulan makanan di dalam Facebook. Apakah alatan yang saya gunakan untuk membuat tapak web? Dalam proses mencipta laman web syarikat kami yaitu Syarikat FoodQuest, kami menggunakan tapak web yang dipanggil Actuate by Lightspeed. Dalam laman web 2, kita boleh menggunakannya untuk membuat laman web, mengedit laman web yang kita buat, dan dapat mengawal laman web kita. Berikut, saya akan terangkan semua ciri di laman web kami. Pertama, di laman web, kita boleh melihat ciri laman utama. Jika kita menekan butang utama, kita akan dapat pergi ke halaman utama laman web tersebut. Kemudian, terdapat ciri store yang dapat membawa pengguna ke produk yang kami tawarkan. Dalam ciri ini, kita juga boleh memesan dengan menekan butang Buy Now. Jika Anda ingin melihat penerangan produk, Anda boleh menekan image produk, dan image produk akan muncul bersama penerangan produk. Jika Anda ingin membeli produk tersebut, Anda boleh terus menekan butang Add More atau tambah lagi. Kita juga boleh melihat produk yang telah kita pilih dengan menekan butang icon troli di kedudukan atas sebelah kanan. Jika Anda ingin menambah produk yang ingin Anda beli, Anda boleh menekan butang carian di sebelah kanan atas bakul. Selepas itu, ciri di bahagian atas juga terdapat ciri untuk mengetahui perkongsian kami yaitu Syarikat FoodQuest dengan menekan butang About. Kemudian, di sebelahnya terdapat ciri hubungi kami sebagai untuk bertanya tentang produk kami. Jika kita scroll ke bawah, kita akan dapat melihat halaman kedua yaitu maklumat tentang perniagaan kami. Pada halaman ketiga, terdapat produk yang kami jual. Pada halaman seterusnya terdapat maklumat mengenai lokasi penghantaran dan jika produk mempunyai kerusakan atau tersilap pesanan, kami boleh mengembalikannya ke alamat yang tertera. Seterusnya ialah halaman maklumat pembayaran, di mana nomor akun kami disenaraikan jika Anda ingin membeli produk. Pada halaman terakhir, terdapat maklumat yang lebih terperinci tentang lokasi kami dan waktu operasi perniagaan. Terdapat juga media sosial Syarikat FoodQuest jika Anda ingin melihat produk yang lebih terperinci dan bertanya soalan tentang produk kami. Berikut, saya akan terangkan semua ciri di laman web kami. Pertama, di laman web, kita boleh melihat ciri laman utama. Jika kita menekan butang utama, kita akan dapat pergi ke halaman utama laman web tersebut. Kemudian, terdapat ciri store yang dapat membawa pengguna ke produk yang kami tawarkan. Dalam ciri ini, kita juga boleh memesan dengan Teaser adalah merupakan teknik promosi yang digunakan oleh penjual untuk mewujudkan perasaan ingin tahu dan juga bakal-bakal pelanggan yang menunggu untuk mendapatkan produk mereka.
ayat yang digunakan untuk menjual secara terus kepada pelanggan. Dengan kata lain, apabila pelanggan membaca iklan anda, mereka tidak sedar yang anda sebenarnya berniat untuk menjual. Biasanya, soft selling mengandungi pesan tersirat pada setiap penyampaian. Biasanya iklan yang digunakan atau digunakan dengan soft selling lebih mudah diingati oleh pelanggan kerana ayat yang digunakan memiliki makna yang lebih dari sekadar promosi. Soft sell merujuk kepada di mana usahawan berkongsi ilmu sebelum jualan dan ini dikenali sebagai jualan secara tidak langsung. Penulisan posting menggunakan akronim AIDA iaitu AIDA. A mewakili adalah tajuk, seterusnya I mewakili pengenalan cerita, D adalah penceritaan, A adalah call to action. Dalam posting yang dibuat, usahawan tidak menceritakan produk yang dijual. Sebaliknya, lebih kepada perkongsian maklumat berkenaan tajuk yang dipilih. Hard sell pula merujuk kepada jualan terus produk atau perkhidmatan kepada pelanggan dan dikenali sebagai jualan langsung. Pendekatan ini dirancang untuk membuat konsumen membeli barang dalam jangka yang pendek. Teknik hard selling dapat dikenali melalui pelbagai teknik yang memprovokasikan konsumen. Hal ini digunakan untuk meyakinkan mereka bahawa membeli suatu produk akan menjadi keputusan yang akan meningkatkan kehidupan. Sebagai contoh, syarikat kami menjual kopi, pencuci mulut dan mangga kering Thailand dengan menjelaskan manfaat kepada pelanggan. Struktur penulisan adalah AIDA iaitu Attention, Interest, Desire and Action. Terdapat perbezaan dengan soft sell. Di sini, usahawan hendaklah menyatakan nama produk dalam posting yang dibuat. Bagi jualan produk kopi, kami menerima tempahan secara online, manakala jualan dibuat secara COD iaitu Cash on Delivery, di mana para pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Tambahan juga ada di antara pelanggan yang membeli on the spot. Untuk produk kedua iaitu produk pencuci mulut atau lebih dikenali sebagai dessert. Kami menjual kek dan donat. Mereka juga membuat tempahan secara online dan membuat pembayaran secara terus kepada syarikat FoodQuest. Dan terakhir, produk ketiga iaitu mangga kering Thailand juga dijual secara offline. Pelanggan boleh membeli terus tanpa perlu membuat pesanan. Hasil ketiga-tiga jualan produk ini, staf yang bertanggungjawab menguruskan produk tersebut akan membuat pembayaran kepada akaun syarikat FoodQuest.